Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Penang dan juga pasukan Perak, yang mana pada perlawanan ni berkesudahan Penang berjaya comeback 2-1 hasil jaringan daripada Casagrande. Aku tak arti sebut nama dia, sorry. Dan yang kedua dijaringkan oleh Rafael Victor, manakala gol sagu hati Perak dijaringkan oleh Kareka. Okey, pada perlawanan semalam boleh kita katakan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi yang sangat baik, dan tahniah buat Penang apabila mereka berjaya menduduki tempat keempat dalam saingan Liga Super, hanya beza gol sahaja di belakang Terengganu, tetapi mata mereka sama. Okey, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Aku nak ulas tentang pasukan Penang dahulu. Apa yang aku suka tentang pasukan Penang ni? Yang pertama adalah corak bertahan mereka. Mereka bertahan dengan sangat-sangat baik, mempunyai disiplin yang sangat baik di bahagian pertahanan, yang mana pertahanan mereka diketuai oleh Ryuji Otomo dan juga Rafael Victor memainkan peranan yang sangat penting ketika pasukan diserang. Bahkan di bahagian defensif midfielder mereka iaitu Cairo Izrin dan juga David Rowley juga memainkan peranan yang penting dalam membantu bahagian pertahanan ketika pasukan diserang. Itu yang pertama yang aku suka daripada awal game lawan dengan Perak sampailah habis game. Memang defending pasukan Penang ni memang padu lah. Kalau kita tengok first game Liga Super dulu pun memang mereka mempunyai defense yang sangat disiplin dan sangat-sangat padu. Tu memang aku suka tentang pasukan Penang. Yang kedua, apa yang aku suka tentang pasukan Penang adalah dengan set piece mereka, iaitu daripada corner kick dan juga free kick, yang mana mereka menggunakan target man, iaitu mereka ada 3 target man tak silap aku. Yang pertama adalah Casagrande sendiri, yang kedua mereka akan target Rafael Victor, dan yang ketiga mereka akan target David Rowley, yang mana ketiga-tiga player ni kalau ada set piece memang menjadi makanan mudah untuk mereka menjaringkan gol. Kalau kita lihat pada perlawanan semalam, jika Penang dapat corner kick, memang mereka akan cari Casagrande, dan juga Casagrande tu akan cuba untuk tanduk masuk dalam gol ataupun akan passing kepada kawan yang ada dalam kotak penalti melalui tandukan. Jadi memang set piece ni makanan lah untuk pasukan Penang, sebab mereka memang ada target man yang berkualiti daripada segi heading, daripada segi tandukan. Jadi yang kedua memang aku suka daripada segi set piece lah, sebab daripada Casagrande, daripada Ryuji, daripada Rafael Victor, daripada ada juga David Rowley yang boleh buat tandukan ke arah gawang. Jadi kita tengok gol semalam pun, gol kedua pun daripada set piece kan, melalui tandukan. Gol ketiga melalui build up gameplay kan. Gol yang pertama. Okey, maafkan saya. Okey, yang ketiga, apa yang aku suka tentang pasukan Penang ni adalah melalui build up gameplay mereka, iaitu mereka menggunakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri, yang mana bahagian kanan kita akan nampak yang build up gameplay Penang akan lebih laju di bahagian kanan berbanding bahagian kiri. Tetapi tidak bermakna bahagian kiri tak bagus kan. Cumanya di bahagian kanan Penang ada advantage. Sebab apa? Daripada pemain di right back iaitu Quentin Chen, dan juga pemain penyerang kanan mereka iaitu winger kanan mereka adalah Al-Hafiz, yang mana dua player ni selalu memberi masalah kepada barisan pertahanan Perak, yang mana pada awal game tu diketuai oleh Rafiuddin. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat gerakan-gerakan yang menarik, build up gameplay yang menarik di belah kanan Penang yang digerakkan oleh Quentin Ching dan juga Al-Hafiz, yang mana build up mereka ni banyak kali juga berjaya patahkan ataupun pecah ataupun tembus ataupun penetrate bahagian pertahanan Perak, yang mana mereka berjaya buat lambungan-lambungan ke dalam kotak penalti. Tetapi sayang, target man yang mereka cari waktu tu adalah Casagrande gagal untuk buat sesuatu untuk menjaringkan gol. Tetapi kalau kita lihat di belah kiri pula, Penang pun berbahaya juga, sebab daripada Shiridin ataupun lebih dikenali sebagai Bobov, yang mana Bobov ni dia selalunya bertindak berseorangan lah, sebab dia tak ada backup sangat daripada Azmi Muslim. Kalau Penang letakkan Azmi tapi Azmi injured, kalau Azmi tu main, kemungkinan besar kiri Penang akan lebih aktif dan lebih bahaya. Tetapi pada perlawanan semalam memang pujian harus diberikan di bahagian attacking dan juga fullback mereka di bahagian kanan, yang mana build up mereka di bahagian kanan dan juga bahagian kiri tu banyak kali menghasilkan peluang-peluang yang ada. Tetapi sayang gagal disudahkan oleh barisan hadapan, iaitu Casagrande, Bobov dan juga Deni Ashraf dan sebagainya. Okey, yang keempat, apa yang aku suka tentang pemain ataupun pasukan Penang adalah Deni Ashraf, yang mana Deni Ashraf adalah seorang player muda, yang mana dia diletakkan sebagai pemain utama
Tetapi apa yang menghairankan aku adalah performance dia begitu baik dalam perlawanan semalam. Sedangkan kita tahu tempat yang dia ambil tu adalah tempat Endrick Dos Santos. Jadi Dani Ashraf adalah pemain yang membuktikan jika dia diberi peluang ataupun minit permainan yang lebih lagi, dia mampu untuk buat pasukan Penang ni lebih hebat di bahagian tengahan. Itu yang perlu kita bagi perhatian lah untuk pemain muda ni, Dani Ashraf. Jadi aku rasa Dani Ashraf akan terus perform jika Endrick masih lagi injured. Thomas Tuchel akan mempercayai dia untuk gantikan tempat Endrick tu. Tapi apa yang aku rasa, kalau ada Endrick dalam game semalam, memang Perak kena bantai lagi lah kan. Itu yang keempat apa yang aku suka. Yang kelima apa yang aku suka adalah pemain juga di fullback mereka, iaitu right back Quinton Cheng. Yang mana Quinton Cheng ni aku rasa dia akan menarik minat Tan Chee Ho. Yang mana semalam kita tahu Tan Chee Ho pergi tengok Penang punya perlawanan lawan dengan Perak kan. Dan pada perlawanan semalam dia membuktikan yang dia memang adalah salah satu right back yang terbaik juga dalam Liga Super buat season ni. Daripada segi work rate dia ataupun kerja keras dia dalam padang, saat naik, saat turun, dia bantu Al-Hafiz kan. Okey, yang tu aku suka. Memang Quinton Cheng daripada segi defending, daripada segi overlapping dan juga daripada segi passing, dia padu. Tetapi cuma dia daripada segi speeding ataupun larian, dia kurang sikit lah kan. Dia tak berapa laju. Itu sahaja. Untuk player yang terakhir yang aku nak puji adalah Al-Hafiz. Yang mana Al-Hafiz pada perlawanan semalam, kalau dia dapat bola, memang dia boleh gelecek, dribble, memang padu. Tetapi dia kurangnya backup untuk orang backup dia ataupun orang support dia bila dia dapat bola. Yang ada untuk support dia hanyalah Quinton Cheng. Dan lepas tu mereka akan lambungkan bola dalam kotak penalti untuk mencari target man. Kalau Penang boleh main dengan open gameplay, dengan short passing ataupun tak bermain dengan terlalu mengharapkan target man mereka iaitu Casagrande, aku rasa Penang boleh cuba untuk buat sesuatu daripada luar kotak penalti, kemungkinan besar akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Okey, untuk kelemahan Penang adalah semalam mereka kurangnya satu kreativiti di bahagian midfield. Sebab midfield kita tahu David Rowley, Cairo Izrain tu lebih kepada defensive midfielder, yang mana mereka akan bantu bahagian pertahanan. Jadi mereka merasai kehilangan Endrick Dos Santos. Tapi apapun untuk Dani Ashraf sebab mampu menggalas tugas tu dengan baik kan. Dia pun ada peluang semalam kena palang dan sebagainya. Itu adalah kelemahan pertama, kreativiti. Yang kedua, mereka terlalu mengharapkan gol daripada set piece. Tapi daripada segi build up gameplay, mereka memang build up gameplay sangat lawa. Mereka guna sisi kanan, mereka guna sisi kiri, mereka crossing masuk ke kotak penalti. Tetapi untuk untuk mencari gol daripada build up gameplay yang mereka lakukan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, agak sukar. Sebab apa? Sebab Casagrande ni adalah target man, yang mana dia jarang untuk challenge bola kalau bola rendah. Tetapi kalau bola tinggi memang dia akan challenge lah defend kan. Walaupun semalam Shakir Hamzah dengan Syarul Saad di bahagian defend Perak kan. Itu sahaja untuk pasukan Penang. Kita masuk ke pasukan Perak. Aku nak komen tentang pasukan Perak ni sebab aku hairan dan pelik. Sebab apa tau? Sebab Perak sebenarnya mereka tidak merombak ataupun tidak ubah langsung player-player yang ada dalam skuad utama, melainkan dengan kemasukan pemain baru seperti Shakir Hamzah, Danish Haziq dan juga Sergio Aguero dalam skuad utama. Tetapi secara overallnya 80 ke 90% tim Perak adalah pemain yang sama. Tetapi corak permainan mereka season ni dan juga season lepas memang 100% berbeza. Yang mana pada season ni aku boleh katakan yang pertama, Perak tak ada player yang kreatif di bahagian midfield, yang mana mereka seakan-akan hilang sentuhan daripada Karika. Walaupun Karika buh gol semalam, tetapi gol yang Karika buh tu adalah small mistake daripada keeper Penang sendiri lah. Kalau keeper Penang tak buat mistake tu, aku rasa Perak tak ada gol kan. Itu ada kelemahan pertama, kreativiti di bahagian midfield. Mereka tak ada orang yang boleh merancang untuk mereka build up gameplay. Walaupun kita nampak mereka ada banyak buat hantaran passing dan sebagainya, tetapi mereka tak boleh nak penetrate bahagian defend Penang yang memang sangat berdisiplin. Disebabkan defend Penang tu satu disiplin, tetapi disebabkan kelemahan Perak sendiri, yang mana mereka tak ada seorang player yang kreatif yang boleh buat sesuatu dalam padang untuk tembus bahagian pertahanan Perak tu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau aku lihat di bahagian attacking Perak, Guilherme Di Paula, yang mana pada perlawanan semalam boleh aku katakan dia sedikit tenggelam. Yang mana beberapa game dia tak perform, melainkan game lawan dengan JDT Ritua dia perform. Tapi semua game selain pada JDT tu, Guilherme Di Paula memang tak perform. Daripada segi positioning, semalam beberapa kali dia offside kan. Ada perangkap offside yang dibuat oleh Penang, berjaya memakan diri dia sendiri. Bahkan Guilherme Di Paula pun seakan-akan nampak macam tamak dan juga
seakan-akan untuk mengharapkan individu skill dia sendiri untuk bawa bola, untuk build up gameplay. Sebab apa? Sebab Perak tak ada support di bahagian hadapan. Walaupun selepas second half kemasukan Partiban, nampaknya awal 5 minit tu aku nampak macam Partiban masuk ni Perak cuba nak main laju. Tetapi tengok-tengok 5 minit tu ialah lepas tu Perak mula main dengan slow balik dan sebagainya. Aku tak pasti sebab apa Perak punya corak permainan season ni tak berapa bagus macam season lepas kan. Adakah disebabkan pertukaran coach kan daripada Mehmet Durokovic kepada Choi Ifat, ataupun disebabkan masalah dalaman sama ada player Perak tak dibayar gaji. Untuk defend pula Perak, sebenarnya Perak mempunyai defend yang sangat kental bagi aku dalam saingan Liga Super. Kalau kita lihat atas kertas dan juga nama-nama yang ada dalam skuad Perak, weh gila takkan tak kental. Center back mereka pair Syakir Hamzah dan juga Syarul Saad. Dua ni aku boleh katakan dua pertahanan tengah yang paling kental dalam Liga Super sepatutnya. Tetapi buat masalah mereka dua ni memang antara yang paling senang nak kena bolos lah kan. Lepas tu mereka ada di right back Danish Haziq, seorang player daripada UiTM pada season lepas yang mana dia perform di right back yang mengganti Amirul Azhan. Di bahagian kiri Perak still tak ubah, ada Rafiuddin dan juga daripada Nazirul Naim, tetapi Choi Ifat lebih mempercayai Rafiuddin. Tapi aku tak faham sebab apa Perak tak boleh buat sesuatu pada game semalam. Bahkan untuk defensif midfielder Perak, daripada Leandro dan juga Kenny Paraj, yang mana dua player ni memang kerah dalam pertawan. Leandro kerah, Kenny Paraj kerah. Tetapi pada perlawanan semalam, mereka berdua juga tak mampu untuk memberi sesuatu yang positif kepada pasukan Perak itu sendiri. Tetapi apapun, pujian harus diberikan kepada Karika sebab semalam work rate Karika memang sangat tinggi. Boleh aku katakan bila dia dapat bola, dia akan cuba buat sesuatu build up yang sangat lawa ataupun sangat cantik untuk pasukan jaringkan gol. Tetapi sayang dia tak ada support, dia tak ada backup daripada rakan pasukan yang lain. Aku tak pasti sebab apa yang menyebabkan Perak bermain begini. Adakah sebab kreativiti mereka tak ada, ataupun disebabkan taktikal yang tak sesuai, iaitu pertukaran coach, ataupun mereka mempunyai masalah dalaman daripada segi tidak dibayar gaji. Kita tak tahu, wallahualam. Aku harap penyokong Perak boleh komen lah kalau mereka tahu apa masalah sebenar yang dihadapi oleh pasukan Perak. Sebab apa yang aku nampak, Perak memang sangat kritikal lah pada season ni kan. Daripada season lepas mereka main dengan pemain yang sama, okey, tapi season ni pemain yang tak berubah sangat pun memang look dan sangat-sangat tak berpotensi langsung lah nak menang Liga kan. Bagi aku lah, kalau corak permainan yang dikekalkan oleh Perak macam ni, mereka boleh jatuh ke Liga Perdana. Itu sahaja ulasan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.